Selamat sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Topik kami adalah jihad dan keganasan. Ini adalah nama adik kumpulan kami. Pertama, Ainul Arifah binti Jauhar Ali, A168705. Kedua, Dishamita anak perempuan Geraja, A168362. Ketiga, Nur Syafiqah binti Hashim, A16711012. Keempat, Nurul Izzah binti Muhammad Azmi, A168443. Kelima, Siti Azizah binti Ahmad, A168882. Keenam, Nur Syahira binti Singkaro, A168911. Nama saya adalah Dishamita, anak perempuan Geraja. Pertama, pengenalan. Dalam Islam, jihad dikatakan sebagai suatu pelaksanaan tanggungjawab untuk mempertahankan agama, diri, harta dan negara. Mereka dikatakan sebagai mujahid. Seterusnya, pengertian jihad. Jihad berasal daripada bahasa Arab, iaitu jihad merujuk kepada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan yang diredai Allah. Jihad berasal daripada dua kata dasar mengikut Al-Quran. Pertama, al-jud, ia fokus kepada kekuatan atau usaha. Kedua, al-jad, iaitu ia fokus kepada kesusahan dan kesukaran. Definisi para sarjana yang berlainan pendapat terhadap konsep jihad. Pertama, Wahbah Al-Zuhaili. Beliau menyeru kepada agama dan kebenaran termasuk memerangi orang yang tidak menerimanya dengan harta dan nyawa. Kedua, Mujadid. Beliau berpendapat bahawa jihad adalah memerangi orang kafir dan menolak segala bentuk fikirannya dengan tujuan untuk memperkuatkan agama Allah. Ketiga, Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau pula menjelaskan jihad sebagai usaha yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimah Allah, masyarakat Islam dan kewujudan sebuah negara Islam. Keempat, Said Hawa, iaitu di mana beliau sebagai seorang pendakwa dan ahli politik Mesir berpendapat bahawa jihad sebagai usaha amal makruf dan mencegah perkara mungkar untuk menyekat musuh daripada menguasai dan menyekat Islam. Akhirnya, Ibnu Manzur pula berpendapat bahawa jihad adalah memerangi musuh termasuk menyediakan kemudahan dan senjata. Okey, seterusnya, nama saya Siti Azizah binti Ahmad, nombor metrik A168882. Okey, untuk jenis jihad peperangan terbahagi kepada dua, iaitu jihad menyerang dan juga jihad pertahanan. Jihad menyerang adalah menyerang musuh yang berada di luar negara Islam setelah disampaikan dakwah kepada mereka. Yang mana ia bermaksud bukan untuk memaksa musuh menerima Islam, tetapi untuk membuka laluan dakwah yang tersekat. Okey, hukumnya adalah fardu kifayah, di mana sekiranya bilangan yang mencukupi sudah melaksanakannya, maka kewajipan dan dosa akan tergugur daripada yang lain. Dan yang seterusnya adalah jihad pertahanan, yang mana ia merupakan peperangan untuk mempertahankan negara Islam yang diserang oleh musuh. Hukumnya adalah fardu ain kepada setiap penduduk negara itu yang mampu berperang. Maknanya mereka sihat daripada segi fizikal lah. Dan sebagai contohnya, jika negara yang diserang itu tidak mampu untuk berperang dan tidak mempunyai senjata yang mencukupi, maka menjadi kewajipan negara Islam yang berjiran dengan negara tersebut untuk datang membantu mereka dalam peperangan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainul Arifah binti Jauhar Ali. Saya akan membincangkan bahagian kepentingan dan syarat-syarat jihad peperangan. Kepentingan jihad peperangan ialah untuk mempertahankan dan memelihara agama. Kedua, untuk menyebarkan dan meninggikan syiar. Ketiga, untuk menghapuskan kezaliman, iaitu menghapuskan kejahatan. Dan keempat, menghapuskan rintangan terhadap dakwah kepada Islam.
Seterusnya saya akan pergi kepada bahagian syarat-syarat jihad peperangan. Yang pertama, syarat peperangan ialah baligh. Seorang itu mestilah baligh. Baligh bermaksud seorang yang sudah mencukupi umur. Kedua, mempunyai senjata yang mencukupi untuk tujuan menyelamatkan diri. Ketiga, seorang yang merdeka. Keempat, mematuhi etika dan peraturan jihad. Kelima, seorang yang lelaki. Dan keenam, seorang Islam. Dan akhir sekali, syarat peperangan ialah seorang yang berakal. Itu sahaja daripada saya. What's jihad? Jihad is jihad means to what's the word I'm looking for? Struggle. No, not struggle. Of course. Jihad is to kick Obama's. What's that word? There's a word. Run! Yeah, okay. Jihad is to spend all your time and effort in fighting the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm hungry. Get some food. I didn't travel all over, across the world. I spent a lot of money and I left a lot of what I love. And I left a comfortable lifestyle just to come here and blow up some kids. I could have easily done that back home. Bahkan Nabi pun penuh kasih di dalam peperangan sekalipun yang kadang yang namanya peperangan adalah biasanya keberingasan, kebrutalan, kekejaman, pembantaian, pembunuhan. Tapi ternyata perangnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan rambu-rambu kasih sayang dan cinta. Tidak boleh ada peperangan kecuali untuk mewujudkan kasih sayang, untuk mewujudkan keindahan. Maka dan baru nanti ada peperangan jika ada satu kaum yang mencoba untuk menghilangkan kasih sayang. Tidak mau diajak menuju keindahan, membuat kerusakan di muka bumi, maka baru ada peperangan. Baiklah, seterusnya ialah definisi keganasan. Dari segi bahasa, perkataan keganasan diterjemahkan daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu terrorism. Menurut Miranda Steele 2006, terorisme berasal daripada perkataan terror yang bermaksud ketakutan yang amat sangat, orang atau benda yang menakutkan, budak yang sangat nakal, atau binatang yang suka untuk dikawal. Ini pula merupakan keganasan daripada segi istilah. Yang pertama, the use of violence and threats to intimidate or cause, especially for political purpose, menurut Random House Dictionary 2010. Yang kedua, the state of fear and submission produced by terrorism or terrorization, menurut Random House Dictionary 2010. Yang ketiga, a terroristic method of governing or of resisting a government,
menurut Random House Dictionary 2010. Yang keempat, violent and intimidating gang activity menurut Merriam-Webster Dictionary of Law 1996. Yang terakhir, acts of violence committed by groups that view themselves as victimized by some notable historical wrong menurut The American Heritage. Ini pula merupakan definisi keganasan menurut perspektif pihak berkuasa barat. Yang pertama, menurut kerajaan British pada tahun 1974, the use of violence for political ends and include any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear. Yang kedua pula menurut PBB pada tahun 1992, an anxiety-inspiring method of repeated violent action employed by semi-clandestine individual, group or state actors for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby, in contrast to assassination, the direct targets of violence are not the main targets. Menurut FBI pula, the unlawful use of force and violence against person or property to intimidate or cause a government, the civilian population or any segment thereof in furtherance of political or social objectives. Yang terakhir menurut Jabatan Negara AS, premeditated politically motivated violence perpetrated against non-combatants targeted by subnational groups or clandestine agents usually intended to influence an audience. Seperti yang kita tahu, keganasan sering dikaitkan dengan Islam. Terdapat kelompok fahaman ekstrim dalam kumpulan militer yang menggunakan alasan jihad untuk melakukan keganasan. Seperti kita tahu sendiri, ramai rakyat Malaysia yang dilaporkan terbabit dengan perjuangan militer ni. Mereka membawa nama Islam dalam perjuangan yang salah dan menggunakan alasan jihad untuk melakukan keganasan. Seperti yang telah berlaku pada tahun 2001, iaitu serangan yang menggemparkan dunia apabila gerakan Islam dikaitkan dengan ideologi radikal yang telah mengakibatkan keganasan dan kemusnahan. Seterusnya, saya Nurul Izzah binti Muhammad Azmi, nombor matrik A168843. Saya akan menerangkan ciri-ciri keganasan. Ciri-ciri keganasan ada 4. Ciri pertama iaitu mempunyai pelbagai tujuan. Contohnya, tujuan seperti mencederakan, menakluk sesuatu tempat maupun harta demi kepentingan diri dan bukan bertujuan untuk kesejahteraan negara maupun masyarakat. Ciri kedua iaitu menyalahi ajaran agama. Islam amat menentang segala bentuk penindasan, kezaliman dan keganasan kerana identiti Islam itu sendiri tidak menggalakkan perang dan melarang pembunuhan. Ciri ketiga iaitu menyalahi undang-undang. Sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang dan berhak dijatuhkan hukuman kepada pelaku adalah satu keganasan. Ciri terakhir iaitu mensasarkan sasaran awam yang lemah. Contohnya, keganasan yang berlaku di negara Islam seperti Palestin, Gaza, Syria yang meragut beribu nyawa orang Islam yang diperangi oleh puak militan IS. Contoh di Malaysia, kes keganasan rumah tangga, kes rogol dan penderaan kanak-kanak. Kesimpulannya, jihad dan keganasan merupakan dua perkara yang berbeza. Secara keseluruhan, konsep jihad, peperangan yang terdapat dalam ajaran Islam mengandungi syarat dan etika yang ketat serta mempunyai tujuan yang suci. Konsep keganasan merupakan satu fenomena global yang ditandai dengan beberapa ciri utama dan tiada kaitan dengan mana-mana ajaran agama, bangsa atau negara.
Umat Islam yang mematuhi ajaran agamanya tidak akan sekali-kali menjadi pengganas kerana keganasan itu sendiri adalah menyalahi ajaran Islam. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.